Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tak angkat pun sah. Jari telunjuk masa kita tahiyat tak angkat pun sah. Sunat je. Yang itulah yang dibesarkan. Asyhadu an la ilaha. Berpusing-pusing jari dia. Sebelum pergi Mekah, elok je jari dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Balik daripada Mekah, berpusing-pusing. Semayang sebelah kita pula. Kita tak tengok jari kita, kita tengok jari dia. Kenapa pusing-pusing gitu dia? Orang sebelah tak ada pusing. Ini pusing. Nampak tuan-tuan? Ini pun huru-hara nama dia. Jom kita belajar tentang agama kita. Macam mana kita bersungguh-sungguh membuat urusan dunia. Kita belajar bersungguh-sungguh untuk membuat perkara-perkara ibadat. Islam adalah agama mudah. Waktu sihat-sihat ini, jom kita belajar. Nanti tua-tua susah nak belajar. Ada orang yang belajar orang sakit, semayang orang sakit bila dah sakit. Bila dia nak belajar sakit ni kalau dia dah sakit? Dia aksiden. Kaki patah, tangan patah, yang tak patah kepala. Kalau kepala dia patah, dengan dia masuk dalam kubur. Maka kita pun ajar dekat dia, Mamat, cara-cara tayamum. Mana boleh tuan-tuan? Mata sini tak nampak, mulut ni, kepala berbalut. Sebab itu, sebelum kita jadi tak sihat, belajar. Sembahyang orang sakit adalah sembahyang yang paling mudah sekali. Sembahyang orang sakit tak perlu berdiri. Ada orang tuan-tuan yang bila sembahyang orang sakit, saya kadang-kadang seronok juga. Dia sembahyang atas kerusi. Tetapi yang herannya boleh berjalan ke hulu ke hilir. Alah, mata-mata. Tapi bila dia nak sembahyang, pandai pula dia duduk. Orang Perak kata, nampak benda nipu. Jadi kita tanya dekat dia, kenapa abang boleh berjalan? Kadang-kadang dia bawa kerusi daripada rumah nak pergi sembahyang di masjid, bawa kerusi. Begini usulnya, hoi, hoi, ya, hoi. Tapi bila sampai di masjid, nak sembahyang duduk. Kan pelik. Ustaz tak faham. Saya punya pinggang ini kena operate. Ya ke? Saya tak boleh rukuk. Kalau rukuk nanti terkoyak yang jahit. Astagfirullahaladzim. Saya tak boleh sujud. Kenapa? Sebab mata saya baru operate. Kalau saya sujud, nanti mata saya jatuh atas sejadah. Masa tengah baca Rabi Rasululli, ambil balik bubur. Kan payah. Sebab itu saya duduk. Masalahnya Tuan Haji boleh duduk, tapi Tuan Haji boleh berjalan. Tuan Haji boleh berjalan. Bila boleh berjalan, maknanya takbiratul ihram wajib berdiri. Allahu Akbar, kena berdiri. Bila nak rukuk, barulah duduk. Begini. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Masa takbiratul ihram wajib duduk, wajib berdiri. Lepas itu barulah duduk. Janganlah duduk daripada awal-awal. Tak cidu. Tuan-tuan, yang boleh duduk daripada awal, dari mula-mula duduk, orang lumpuh. Kakinya lumpuh. Takkan dia nak bangun, kenapa pak? Nak solat, kata dia. Duduklah atas wheelchair, pak. Tak jadi masalah, pak. Sembahyang orang sakit paling senang. Tak boleh duduk berbaring. Waktu muda tak nak belajar, waktu sihat tak nak belajar. Bila dah tua-tua, kadang-kadang tak faham, lambat nak faham. Itu yang saya mengajar satu di Setiawan Perak. Saya mengajar di Setiawan Perak klinik solat. Bila saya buka sesi soal jawab, ada soalan ibu-ibu, abang-abang. Satu makcik bangun, Ustaz, makcik nak tanya sikit.
Betul ke baru ni ada satu ustaz mengajar kami. Dia mengajar kami semayang. Dia kata kalau orang perempuan semayang tak pakai baju dalam, batal semayang. Saya tanya dekat makcik tadi, kenapa batal makcik? Dia kata sebab pergerakan lebih 3 kali. Bila tak pakai baju dalam, pergerakan lebih 3 kali. Allahu Akbar. Allah. Pergerakan. Sami Allah. Yang mana faham? Tak faham juga. Dia kata batal ustaz. Saya kata makcik, pasal apa batal pula? Bukan makcik pergi kocak dia. Lain kalau duduk saja gaul-gaul batal. Itu namanya tindakan semula jadi. Itulah yang makcik takut. Macam kami ni orang tua-tua malah pakai baju dalam. Tak apalah makcik, nanti kalau ustaz tu datang, makcik tanya dekat dia, ustaz semayang pakai seluar dalam tak? Sibuk tanya orang yang dia punya tak sedar. Jadi kita kena faham. Jadi waktu muda-muda ni alhamdulillah belajar. Sebab tu saya seronok tengok malam ni 40%, 45% yang datangnya anak-anak muda. Ya, ini yang kita sangat sayang. Begitu juga di Sandakan yang lepas, yang datangnya separuh anak-anak muda. Hari ini di Kota Belud ini pun tuan-tuan, anak muda. Jadi pemimpin-pemimpin tempatan kena sambut kekuatan anak muda ini. Kena sambut sarangan anak muda ini. Yang mana anak-anak muda ini dahagakan ilmu, cintakan ilmu. Kalau tidak, masakan tuan-tuan yang duduk berselerak sepanjang dewan kita ni, Datuk Seri. Yang duduk di luarnya anak-anak muda, kalau kita malam ini buat di Padang, saya yakin yang anak muda ni takkan berganjak walaupun dalam hujan. Sebab semangat. Dan saya paling yakin orang yang takkan berganjak walaupun dalam hujan ialah saya. Sebab saya ada kemah. Yang benar faham. Jadi ini nombor 1. Kita isikan muda kita, sehat kita ini apa? Isikan dengan benda-benda berfaedah. Jangan isi dengan air ketum. Jangan isi dengan dadah. Jangan isi dengan lepak membuang masa. Jangan isi dengan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Sebaliknya pula diisi dengan perkara yang boleh memberi mudarat. Sebab itu kita sebagai warga, pemimpin, kita sebagai orang yang berada di kawasan ini, sama ada masjid, ketua masyarakat, ketua suku kaum, kita sediakan tempat-tempat untuk orang-orang muda. Malam ni kita adakan ceramah di dewan ini. Alhamdulillah. Minggu depan kita buat apa pula? Minggu depan kita buat tayangan gambar perdana. Pasangkan skrinnya ni. Yang gambar orang tua ni letak ke tepi aja. Sibuk ni. Pasangkan skrin yang besar. Adik-adik, malam ini kita akan menyaksikan keajaiban Tuhan. Ambil gambar-gambar keajaiban Tuhan, kehebatan ciptaan Allah. Pamerkan 2 jam, tayangkan 2 jam, 3 jam. Tunjuk pada anak-anak muda. Masya Allah. Minggu ni kita tengok tragedi tsunami. Tunjuk dekat mereka, inilah bayangan tsunami. Inilah kejadian tsunami di Aceh, di Pulau Pinang, di Kuala Muda, Kedah. Tunjukkan. Saya pergi ke Pulau Pinang, tuan-tuan. Satu masjid di Batu Ferenggi. Sekarang masjidnya terapung. Cantik masjidnya. Tetapi di sebelah masjid terapung itu ada masjid lama yang tidak dimasuki air ketika tsunami. Rumah sekelilingnya hancur. Rumah sekelilingnya ranap. Airnya naik sampai ke jalan raya. Tetapi masjid tadi airnya tak masuk pun di dalam laut, di dalam masjidnya. Air laut tak masuk dalam kapek, tak basah pun kapek. Subhanallah. Ini dipanggil sebagai min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Tunjuk pada anak-anak kita. Kalau boleh, tunjuk pada anak-anak kita susahnya seorang ibu melahirkan anaknya. Tunjuk
video. Tapi jangan tunjuk video gambar budak baby keluar. Adik-adik, malam besok kita akan tunjukkan bagaimana gambar ibu-ibu melahirkan anak dia. Ambilkan gambar bagaimana dibelah perutnya. Bagaimana dibelah perut ibu yang mengandung. Toresan yang pertama, keluar darah. Toresan yang keluarnya air. Toresan yang ketiga, baru keluar baby. 3 kali ditarah, dipotong perut ibunya, baru keluar anak. Subhanallah. Kalau kita nak tengok televisyen 24 jam, tak habis-habis tuan-tuan. Ada orang yang tengok Gusti tiap-tiap malam. Ada orang yang minat kepada cerita lawak tiap-tiap malam. Ada orang yang tengok televisyen sampai televisyen tengok dia. Sudah tertidur tuan-tuan, dia tertidur, TV tu buka. Jadi sekarang waktu kita lapang, kita buat kelas pengajian. Jangan gaduh-gaduh. Kita pergi dekat dewan, pergi dekat masjid, buat cantik-cantik. Bubuh aircon cantik-cantik, bubuh meja cantik-cantik, belajar. Setiap hari belajar. 9 sampai jam 11. Laki-laki dan perempuan. Lama-lama tuan-tuan, alim satu kampung. Tadi kita buat program untuk orang muda. Sekarang kita buat program untuk orang dewasa. Yang ini yang supaya kita nak masa kita tidak sia-sia. Untuk anak-anak muda tadi, mereka juga minat kepada hiburan. Anak-anak muda minat pada hiburan. Dan hiburan dalam Islam tidak salah, selagi mana mengikut batasan-batasannya. Yang salahnya ialah wallahu fihi la'allakum taghlibun. Dibuatnya benda-benda ini supaya kamu leka. Tetapi kalau tidak leka, tidak jadi salah. Kalau jaga batasannya, tidak jadi salah. Tak salah tuan-tuan, kita buat pertandingan nasyid. Silakan ambil Datuk Seri jadi juri. Buat kumpulan nasyid, dipersilakan kumpulan Nurul Aiman dengan lagunya Ya Rasulullah. Kan bagus. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Cerita tentang Rasulullah, kan bagus. Ataupun kita boleh buat pertandingan karaoke. Ambil satu tema yang bagus. Contohnya malam, kita buat tema malam. Pertandingan lagu-lagu karaoke Islamik bertemakan tajuk lagunya Malam, merebut piala yang berhormat Datuk Seri Panglima. Di waktu malam bulan mengambang, sunyi damai, hai damai sekelilingku. Dijemput adik Zafwan dengan lagunya Malam. Malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam. Adik yang kelima, peserta yang kelima, adik Jamal dengan lagunya Malam. Apa yang malam jadi orang ni? Malam, cintaku bertambah dalam. Jadi tuan-tuan, kita bawa, kita asuh anak-anak kita, kita jaga ibu kita, kita jaga bapa kita, kita jaga keluarga kita, diri kita. Jangan sia-siakan dua benda ini. Pertama, jangan sia-siakan sehat. Yang kedua, jangan sia-siakan lapang masa. Masa ini macam pedang, al-waqt kas-sayf. Waktu ini macam pedang. Kalau kamu tak petak orang, pedang itu akan petak kamu. Dan masa ini takkan jumpa lagi. Tadi jam 7 malam, sekarang jam 10, 9:30 malam. Takkan jumpa lagi tuan-tuan. Hari semalam takkan jumpa lagi. Sebab itu waktu tengah lapang dapat nikmat yang besar, buat ibadat.
Kita duduk di Malaysia tuan-tuan, alhamdulillah, lapang banyak. Lapang banyak, rezeki banyak. Tadi saya sembahyang Jumaat dekat Kota Kinabalu, jam menunjukkan bahawa orang Sabah ni hebat-hebat, keretanya banyak. Ya Allah, saya datang sini pun tuan-tuan datang bawa kereta, jam Kota Belud. Selalunya Kota Belud sunyi je. Malam ni semua orang buka pintu. Apa ramai-ramai ni? Semuanya datang, semuanya ada kereta belakang. Alhamdulillah, Allah bagi kepada kita nikmat. Apa yang kita nak buat daripada nikmat? Syukur. Allah bagi nikmat pada kita, syukur. Syukur dengan nikmat mata. Apa yang kena buat? Baca Quran. Ini mengendap, skodeng orang. Allah bagi mata, baca Quran. Baca Quran. Ustaz, saya nak baca macam mana? Saya tak pandai. Kalau begitu, baca pelan-pelan. Ambil muqaddam dulu. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di hadapan U, A, I, U. Itu nama punya. Kita ambil Iqra. Ba. Jangan malu. Ada setengah orang malu umur 70 baru nak belajar Iqra. Cucunya usik atuknya. Tua-tua baru nak belajar, kata cucunya. Kata atuknya, aku tampar kan, kata dia. Sabar wak, sabar. Kalau kita malu, bagaimana nak dapat ilmu? Sabar. Cuma saya nasihatkan, bila belajar Iqra, jangan baca laju-laju, nanti tak dapat. Ba. Bajunya abang, senang. Masa buku 3, duk kau tampar dia isteri dia. Kau tak abang dapat pun. Sebab itu kena baca pelan-pelan. Saya belajar dengan orang yang tulis buku Iqra tahun 93, 94. Saya belajar satu. Kenapa ini tebal? Kenapa ini tebal? Kenapa ini tebal? Ini baca apa? Ini baca apa? Sampaikan di bahagian belakang Iqra tu pun saya belajar. Lagunya, kita belajar membaca Al-Quran, tak perlu dieja, langsung dibaca. Cobalah bezakan, mesti jelas beza di antara bunyi A dan A, Ha dan Ha, Ra dan Kha. Belajar. Kenapa ini tebal? Ustaz, kenapa ini tebal? Oh, ini ada lagunya. La panjang, la pendek, la panjang, la pendek. Apa lagunya Ustaz? Ini lagu la. Oh, itu lagu Hindustan, iya. La. Tera mujhse pehele janata koi, नहीं दिल bata koi. Itu namanya agale lagja. Dalam bahasa Melayu, marilah dalam dakapanku. Kena ingat tu akak, agale lagja, marilah dalam dakapanku. Nanti akak-akak suami balik jam 2 pagi, buka pintu, abang, agale lagja.